Okey, selamat petang. Kita akan teruskan untuk bab matriks iaitu 2.2, operasi asas matriks. Okey, bagaimanakah menambah dan menolak matriks? So, hari ini kita akan lihat operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan matriks. Okey, so mari kita lihat dekat sini. Apakah syarat untuk penambahan dan penolakan matriks? Ini yang penting. Okey, so penambahan dan penolakan matriks, kalau kita lihat dekat sini, okey, kalau kita lihat dekat sini, sekejap. Okey, kalau kita lihat dekat sini, penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang mempunyai peringkat yang sama. Okey, hanya dapat dibuat pada matriks yang mempunyai peringkat matriks yang sama. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapatkan satu matriks tunggal, okey, yang sama peringkat. Okey, kalau kita lihat sini, contoh dia matriks A adalah matriks, peringkat dia adalah matriks 2 darab 2. Dan matriks B pun matriks 2 darab 2. Jadi, matriks A dan matriks B dapat dilakukan penambahan dan penolakan kerana mempunyai peringkat yang sama. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kalau kita buat penambahan matriks, kita akan tambahkan unsur yang pertama ataupun A11, kita akan tambah dengan B11. Okey, ini betul. Kamu tak boleh tambah A11 tambah dengan B12. Yang ini salah. Okey, matriks yang mempunyai tempat yang sama, yang sepadan. Contoh dia A11 tambah B11. Kalau A22, dia kena tambah dengan B22 ataupun tolak dengan B22. Itu adalah penambahan dan penolakan matriks. So, seterusnya kita lihat contoh 6. Okey, contoh ini 6 ini adalah operasi tambah dan tolak pada pasangan matriks berikut. Tentukan sama ada dapat tak pasangan berikut ditambah atau ditolak. Okey, itu soalan dia. Dapat tak pasangan matriks berikut ditambah atau ditolak? Okey, mari kita lihat contoh 6A. Kalau kita lihat dekat sini, sebelum kita membuat operasi tambah atau tolak, kena tengok peringkat matriks. Ini yang paling penting. Okey, kalau peringkat dia sama, baru kita boleh laksanakan operasi tambah dan tolak. Mari kita lihat matriks A. Apakah peringkat dia? Okey, matriks A 2 baris, 3 lajur. So, ini ialah matriks 2 darab 3. Manakala matriks B, peringkat dia 2 darab 2. Jadi, matriks A dan matriks B tidak boleh ditambah atau ditolak kerana peringkat matriks A dan B tidak sama. Okey. So, manakala matriks yang kedua, yang B, contoh 6B, matriks C peringkat dia adalah 1 darab 2. Matriks D, peringkat dia adalah 1 darab 2. Dapat tak kita tambah matriks C dengan D ataupun kita tolak matriks C dengan D? Ya, betul. Dapat sebab matriks C dengan D mempunyai peringkat yang sama. Okey, ini sama. So, apakah jawapan anda untuk matriks yang seterusnya? C. Contoh 6C. Adakah matriks E dengan matriks F dapat ditambah ataupun ditolak? So, ini kita cek peringkat dia 2 darab 2. Ini pun 2 darab 2. Jadi, dua-dua matriks itu, E dan F dapat ditambah ataupun ditolak kerana mempunyai peringkat yang sama. So, yang terakhir, contoh 6D. Matriks G, peringkat dia adalah 2 darab 1. Okey, 2 baris, 1 lajur. Manakala H mempunyai 2 baris, 2 lajur. So, lihat dekat sini, peringkat tidak sama, jadi matriks ini tidak dapat dilaksanakan operasi dia, tambah atau tolak. Itu adalah contoh yang ke-6. Jadi, contoh ke-6 ini kamu tidak perlu salin. Yang perlu kamu ingat adalah
penambahan dan penolakan matriks haruslah mempunyai peringkat yang sama. Okey, peringkat matriks mesti sama. Okey, seterusnya contoh 7. Mari kita lihat contoh 7. Okey, diberi matriks C dan matriks D dan matriks P dan matriks Q. C tambah D. Okey, kalau kita lihat C tambah D. So, tengok dulu adakah peringkat dia sama. So, ini adalah matriks 2 baris. Okey, matriks 2 baris darab 3 lajur. Ini pun matriks 2 darab 3. Jadi, 2 matriks C dan D dapat ditambah. Jadi, 10 kita akan tambah dengan 14. So, jangan cuai. 10 tambah 14. Sini. Okey, pastikan jarak dia tidak terlalu dekat dengan yang ini. Negatif 8 tambah negatif 2. So, dekat sini. Lepas itu 4 tambah 1. Dan seterusnya. So, kamu akan dapati inilah jawapan untuk contoh 7A. So, seterusnya untuk soalan B, contoh 7B. P tolak Q. So, kita ada nombor perpuluhan, kita ada nombor pecahan. Boleh tak pecahan dengan perpuluhan ditulis dalam bentuk matriks? Jawapan dia boleh. Okey, kita nak buat operasi tolak. Dan kita kena pastikan peringkat matriks P dan Q adalah sama. So, ini ialah matriks 3 darab 3. Dan Q pun sama, matriks 3 darab 3. Jadi, kita dapat laksanakan operasi tolak. Mari kita lihat dekat sini. So, kita akan tolakkan. Dekat sini, kita akan tolakkan mengikut unsur yang betul. Okey, so P tolak Q, kita akan lihat negatif 2. Kita akan tolakkan dengan 18. Okey. 5/6, kamu tekan kalkulator, kita akan tolakkan dengan 1/3. So, jangan salah tempat dia. Dan pastikan jarak dia jauh, tidak terlalu rapat dengan operasi tolak yang lain. So, kita akan buat macam ini dan sampai habis. Jadi, dia akan jadi satu matriks tunggal. Okey, itu adalah operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan matriks yang mempunyai peringkat yang sama. Kalau kita lihat iTeknologi ini, iTeknologi dia tulis dekat sini, kalkulator saintifik boleh digunakan untuk membuat operasi, dapat digunakan untuk membuat operasi tambah dan operasi tolak matriks. So, kamu scan QR code ini dan kamu akan dapat lihat macam mana untuk memasukkan data ke dalam kalkulator untuk membuat penambahan dan penolakan matriks. Okey. Contoh 7 tadi cikgu nak kamu salin. Okey, so sekarang kita lihat contoh 8. Okey, contoh 8 adalah penyelesaian masalah mudah melibatkan operasi penambahan dan penolakan matriks. So, diberi matriks D dan matriks E. Dan tambahkan matriks D tambah E dan seterusnya hitungkan nilai X dan nilai Y. So, kalau lihat dekat sini, matriks D dan matriks E adalah adalah matriks 2 darab 2. Okey, peringkat dia 2 darab 2. So, biasanya cikgu akan buat macam ni supaya tidak keliru. Cikgu suka buat seperti ini. Okey, cikgu akan bahagikan. Ini ialah macam ni supaya kita senang lihat. Okey. So, ini pun kamu boleh buat macam itu. So, sekarang kita nak cari nilai X atau Y. Kita menggunakan operasi tambah. Okay. So, 2X tolak 1. Dan hasil tambah dia dah diberi. D tambah E ialah, ini kita buat juga. 8 dengan negatif 1, negatif 5 dan positif 13. So, D tambah E. Kita ambil unsur yang pertama. Okay, kita ambil unsur yang pertama. 2X. Kamu boleh pilih mana-mana unsur lah. Kalau kamu nak pilih yang pertama pun boleh. Kalau lihat dekat sini kamu nak pilih yang kedua pun boleh juga. Okey, sebab kita nak tambah dia. Kalau kita tambah nanti, kita tengok hasil dia. So, kalau lihat dekat sini, 2X tolak 1 tambah X. So, itu datang dia yang ini. 2X tolak 1 tambah X. Kamu akan dapat positif 8. Ini 2X
tambah X sama dengan 8. Sebab itu dia dapat 3X tolak 1 sebab 2X tambah X akan dapat 3X. So, 3X tolak 1 sama dengan 8. Jadi, 3X sama dengan 9 sebab negatif 1 pergi ke sebelah akan jadi positif. Jadi, kita akan dapat 3X sama dengan 9 dan X sama dengan 3. Dan untuk Y pula, okey, kita ada 5 tambah Y. Okey, mari kita lihat sini. Cikgu guna warna yang berlainan supaya kamu boleh nampak. Okey, so kita ada 5 tambah Y. Mana dia punya kolom yang sama? 5 tambah Y tambah Y. Sini. Okey. Sama dengan 13. So, kita tulis 5 tambah. Ini ialah datang dia dari 5 tambah Y sama dengan 13. So, sebab itu kamu akan nampak 5 tambah 2Y. Dan akhir sekali, Y kita adalah sama dengan positif 4. So, dekat sini. Okey. So, contoh 9 pula. So, contoh 8 cikgu nak kamu salin. Okey. Contoh 9. Yang ini. Diberi F tambah 16 negatif 3 tolak matriks 7, 10 sama dengan negatif 2, 3. So, ini melibatkan operasi bergabung. Okey, ini adalah operasi bergabung. Operasi bergabung yang melibatkan tambah dan tolak untuk 3 matriks. So, F, so matriks ini, kelas, kita boleh pindahkan ke sebelah. Kalau dia tambah, pindah sini, dia akan jadi tolak. Negatif akan jadi tambah. Jadi, kita akan buat macam biasa. Negatif 2, tolak 16, tambah 7. Okay, tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 11. Seterusnya, kita ada 3. Tolak negatif 3 tambah 10. So, kamu akan dapat 16. So, itu adalah contoh 9. Ini pun kena salin contoh 9 kamu. Okey, seterusnya kita ada contoh 10. Jadual menunjukkan catatan stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran Sains, Maths dan Ekonomi di SMK Taman Suria. Hitung stok terakhir bagi setiap jenis buku tersebut. Okey, stok akhir. So, stok akhir, kalau kita lihat sini, kita ada stok awal. Stok awal adalah 326 untuk Sains, Math 335 dan Ekonomi ialah 82. So, buku baru yang diterima maksud dia, stok awal itu kamu kena tambah dengan stok yang baru diterima. Okey, lepas itu kita akan tolak dengan buku yang hilang dan rosak. Jadi, kita akan tahu berapakah stok akhir. Okey, sebab soalan ini suruh kamu hitung stok akhir. Okey, soalan ini dia nak kamu hitung stok akhir. Dia suruh kamu hitung stok akhir. Okey, cikgu guna pen ni. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku tersebut. So, kita ada stok awal. Contoh untuk Sains. So, terlebih dahulu kita kena salin dulu. Okey, matriks dia. Kita ada Sains 326, 335 ialah Matematik dan kita ada 82 ialah Ekonomi. Ini adalah stok awal. Dan stok buku baru terima pun kita tulis dalam bentuk matriks dan ini adalah yang hilang atau rosak. Okey, ini ialah yang hilang atau rosak. Jadi, kita buat operasi bergabung. So, 326 tambah 56 tolak 32. So, kamu akan dapat 350. Ini. Okay. So, untuk yang kedua, buku Maths 335 tambah 47 tolak 26. So, kamu akan dapat 356. Dan kita ada 35 sifar. Okay, 35 sifar tambah 35 sifar. 82, 82. Okey, kita ada ini tadi 335 tambah 56 tambah seterusnya untuk yang ini, okay, kita ada 82 tambah
15 tolak 11. So, kamu akan dapat 86 untuk buku ekonomi. Okay, so itu adalah operasi bergabung yang melibatkan matriks. Okay, so itu adalah operasi tambah dengan operasi tolak. Jadi untuk latihan kamu, nanti cikgu nak kamu buat latihan kendiri 2.2. So, soalan 1 itu tak perlu. Okey, lepas itu cikgu nak kamu cuba buat soalan 2, boleh? Okey. Soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7. Tidak perlu salin soalan, kamu terus tulis jawapan dia. Okey? So, itu adalah penambahan dan penolakan matriks untuk hari ini. So, esok kita akan lihat ataupun kelas yang seterusnya kita akan lihat bagaimanakah mendarab matriks dengan suatu nombor. So, hari ini kita hanya lihat operasi bergabung yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak. So, itu sahaja. Siapkan nota dan latihan kamu dan sila hantar pada hari Khamis nanti. Terima kasih.